siratal ladzina an'amta alaihim, yang orang telah bagi Allah bagi. Baru kau nampak, oh para nabi, baru kau nampak ihdina siratal ladzina an'am ghairi. Kau pun nampak bukan orang yang tadi yang tak kenal diri, tak kenal dia mengasih ada diri tu jalan yang tak baru kita faham kan. Kalau tidak, tak dibedah siasat, kita tak jadi arif billah. Macam mana kita nak akhlakkan dalam kehidupan kita, nak bawa dalam kehidupan kita, tentu payah. Jadi alhamdulillah Allah memudahkan kita dengan menunjukkan kepada kita amsalalin, banyak perumpamaan Allah bagi dalam diri kita. Wa fi anfusikum, kita tengok macam-macam dia akan tunjukkan lagi untuk dia sayang kita, dia nak kita bagi faham. Tapi kita tak nak tengok kat luar lagi berapa banyak. Tak, kita nampak nafsu memandang mata, bukan dengan pandangan penglihatan. Begitu je. Hati kita tak mau memahami tentang Allah. Hati kita tahu nak faham diri kita je. Tak beres kita protes. Beres kita diam. Kita bangga diri kita. Wah, selesa lah tu lah. Aku yang buat ni. Kita mengaku kita. Bila kena tak kena, mula kita memprotes. Ini sebab ni lah ni. Disalahkan orang ni. Lama-lama salahkan Allah Ta'ala. Kan? Mula-mula salahkan orang dulu. Sama lah kau salahkan makhluk. Kau salahkan Tuhan. Kesudahan dia nanti. Sebab berbuat atas makhluk tu siapa? Berbuat atas iblis untuk goda kau siapa? Allah. Tapi kau nampak makhluk lagi, maknanya kau dah terkeluar daripada maqam tu. Kau nampak, kalau kau nampak Allah yang menggerakkan iblis tu, kau takkan salah kan. Asal iblis tu datang tegur kau dah keluar daripada Allah Ta'ala. Maka dia utus iblis untuk bagi tahu kau dah keluar daripada Allah. Tapi kalau kau dengar Allah, itu iblis takkan Allah Ta'ala suruh keluar, ganggu kau. Betul? Faham itu Allah Maha sayang pada kita. Kita yang tak faham. Berbalah, berbahaya, bermacam-macam gitu. Kata Allah tak betul lah, macam tu. Kita tak kata Allah tak betul, tapi kita salahkan yang lain, sama lah tu. InsyaAllah. Begitu, boleh insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Apabila mendengar kalimah-kalimah Allah pada petang ini, menambahkan lagi keyakinan saya dan sahabat-sahabat semua yang berada di sini tentang mengenal diri, mengenal Allah Ta'ala, di mana keyakinan inilah yang benar-benar mendapat tempat kita berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak dia yang mengalakkan kita, dia yang mendidik kita. Yang Pak Ustaz baru ucapkan sebentar tadi, dididik. Allah sendiri mendidik kita. Kita meminta kepada Allah supaya Allah mendidik kita. Di situlah keindahan keyakinan yang kita betul dapat. Sebab kita tak ada berlandaskan pada sesiapa lagi. Tak ada berlandaskan pada makhluk semata-mata. Kita berlandaskan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat dengan apa pun bentuk yang ditajalikan dalam kehidupan kita ni, kita merasakan dia yang melakonkan, dia yang menggerakkan, dia apa pun yang Mbak Ustaz cakap tadi. Kalau kita bersyukur, di mana membawa saya ke sini tu, siapa yang membawa saya ke sini? Yang Allah bagikan kaki kepada kita ni, yang kita sampai naik tangga pun kita menggunakan kaki kita. Di manakah kaki itu sebenarnya yang datangnya? Di mana? Kita meyakini itu yang kita yakin diri kita itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit perkongsian saya, ikhlas itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah rahmat kasih sayang dia telah memperjalankan kita untuk duduk dalam majlis agung Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kerana masih lagi diberi hidup dan untuk terus mendengar kalimat-kalimat suci dan pengenalan
tentang Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri kepada kita, agar kita ni dapat terus mengesakan dia, dan macam-macam yang Allah Taala dah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mengolahkan dalam kehidupan kita sentiasa 24 jam. Kehidupan ini adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit perkongsian pendek, iaitu apabila Allah Taala memperkenalkan diri dia, maka orang yang kenal diri kenal Allah ni menganggap pertemuan dia dengan Allah sesuatu yang paling nikmat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Paling nikmat, tak dapat nak diceritakan. Seperti semalam yang saya kongsikan, tak dapat nak diceritakan. Begitulah juga orang yang membimbing rohani ni, baru kita sedar, ataupun Rasulullah SAW baru kita sedar, ya Allah, rupanya dia ni nikmat yang dia dapat tu, ya Allah, patutlah dia kata indah. Ini yang saya nak ceritakan. Lebih bukan nak mempromosikan, nak menceritakan kenikmatan. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Semalam saya ceritakan sikit Sayyidina Ali macam mana, penduduk kafir macam mana. Ya Allah, rupanya nikmat tu yang sebenarnya yang terlalu nikmat yang Allah Ta'ala letakkan, percikkan dia sebenarnya. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan diri kita ni daim sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengesakan diri Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan bahawa esanya saja selama-lamanya, tak tahu nak ungkapkan macam mana. Kita tak tahu berapa lama. Jadi Allah Ta'ala pun telah memperjalankan, membinasakan diri kita ni sentiasa mengesakan dia saja. Jadi daripada saya itu saja. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Betul daripada teman-teman kita yang sama duduk dalam majlis mengenal diri, mengenal Allah, di mana mereka meluahkan rasa rohaniah yang dirasakan dengan Rabbnya, Rabbi, Tuhannya. Maka bukan dah dia menceritakan atas kertas-kertas yang telah dihafal, atas kitab-kitab yang telah dihafal, yang telah dipelajari daripada orang-orang lain, bukan. Tapi dia menceritakan yang dengan yang maha agung, yang telah mengurniakan rasa pada diri dia tu. Jadi diceritakan tu keaslian macam mana dia dapat. Itu pun tak dapat diungkapkan. Tapi cukup kita memahami betapa lazatnya, betapa indahnya berkehidupan dengan Allah tu. Hingga dia mengatakan tadi, jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bila dia yang paling kenal Allah, dia yang paling takut dan paling rindu, dia yang paling faham untuk berdoa macam mana dengan Allah. Itu doa Rasulullah. Jadi kita ni bila dah tanda dah kenal Allah, dah faham, dah kenal diri, tandanya kita tak mahu walau sesaat, sedetik pun kita minta kita urus diri kita. Apatah lagi nak rasa ada diri kita. Itu kalau itu maknanya Rasulullah SAW ajarkan tadi. Ini dinamakan tauhid ni tadi, yang sebetul-betul yang Rasulullah ajar. Hingga sahabat-sahabat ni memang pakar dalam hal meleburkan dirinya di dalam kebakaan Allah, di dalam lautan cahaya Allah. Memang sahabat ni pakar, sebab guru dia Rasulullah. Dan Rasulullah yang paling kenal, kan pasti sekali Rasulullah sebut, mereka lah terus meyakini dan terus lakukan. Terus meyakini, bukan macam kita sebut lagi beratus-ratus ribu kali tapi masih tak meyakini lagi. Kejap yakin, kejap tak. Kejap percaya Allah, kejap tidak. Itu yang berlaku. Tapi kalau kita betul-betul duduk dalam pengajian mengenal diri, mengenal Allah ni, kita hanya perlu cakap sekali dan kita mengimani dia 24 jam. Kerana kita tahu dah kita bukan manusia yang berpura-pura. Kita dah kenal, kita dah menyaksikan, kita dah betul-betul meyakini, mengimani, memahami. Dah jadi di Allah bagi kepada kita di sisi Allah, kefahaman di sisi Allah.
maka kita tak ada was-was, ragu-ragu lagi. Kita tak nak ada rasa diri. Hingga kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong jangan bagi aku ada diri aku tolong. Itu yang selalu kita takuti. Itu ya Rasulullah selalu, jangan biarkan aku urus diriku. Tak mau sesaat pun, sekelip mata pun. Begitu sekali doa yang paling ampuh dia nak. Sebab bila dia terlupa nak doa ini, nanti dia takut, nanti dia ada sedetik aja diri dia tak mampu nak menghadapi kehidupan ni. Memang betul, mereka dah takut dia orang tu takut ada merasa diri. Bukan takut dengan Allah tu dia begini, dia tak tentu arah. Takut pada Allah tu bukan apa, takut dia ada rasa diri dia. Itu yang dia takuti dengan Allah tu, kerana di samping ada Allah ada diri dia tu dia takut. Dia rasakan tauhid tu dia Allah aje. Jadi Allah yang tahu menghadapi sesaat ke depan, sedetik ke depan. Allah yang, bukan aku yang mana. Oh ya Allah, bergerak duduk pak, sentiasa dia rasakan semua Allah. Dia baring pun terkelip mata senyum, ya Allah, ya dengan Allah. Baring nak tidur pun senyum, bangun tidur senyum dalam mimpi. Dengan Allah bahagia dia. Tak? Sebab dia tahu mati pun perlu mati juga. Mati dia tak takut dah. Yang dia takut tadi bila dia lupa pada Allah. Kita mati takut mati sebab apa? Harta banyak, anak ni siapa nak jaga. Lain pula cara ingatan mati kita tadi. Padahal mati pasti mati. Tak perlu kau takut tu. Semua Allah yang jaga. Selama ni hari pun bukan kau yang jaga anak isteri kau. Engkau ya syok sendiri kata kau jaga. Tapi yang risaunya sebenarnya mati bila kita tahu adalah bila kita tak ingat Allah. Itulah yang bahaya mati dalam keadaan itu tadi. Kita lebih nampak malaikatul maut yang kita takut tadi bukannya Allah. Sebab kita tak ubah awal-awal lagi. Kita lebih takut harimau tu tadi daripada Allah. Sebab kita tak olah kan. Bukanlah kalau macam tu kau berani saja kau berjumpalah apa harimau tu. Bukanlah maksud saya gitu. Maksudnya kau dalam kehidupan kau kena olah kan. Jangan kau takut selain Allah. Ajarlah diri kau. Nanti automatik yang buat tadi harimau tu jadi garang tu sifat apa yang ada pada harimau tu? Sifat kahar kan? Gerun ke sifat apa pun. Siapa yang bagi tu? Sikit ya Allah bagi gerun. Yang Allah tu kau tak gerun yang harimau kau gerun. Jadi bila kau dah pakai tadi Allah tu lebih kau gerun takut daripada harimau tu, nanti harimau sanggup tak nak lihat muka kau? Tak sanggup. Tapi bila kau dah tak takut dengan Allah, harimau tu berani tak dengan kau? Itu dah punca dia. Itu maksud saya gitu. Allah kan supaya bila kita dah dengan Allah, ada ke makhluk boleh buat apa-apa? Iblis ke jin ke hantu ke balang ke boleh buat apa-apa gitu. Kita malah bukan sombong, kita duduk aman dengan Allah. Jadi kita panggil lagi iblis ke benda-benda tak elok. Jom kalau nak aman duduk sini dengan aku. Kita pula ajak benda-benda tak elok tu supaya dia akan jadi tahapan kamalul yakin. Dia naik. InsyaAllah mudah-mudahan pada petang ini kita berdoalah selalu. Jangan biarkan diri kita ni mengurus diri kita sendiri walau dan isteri kita, anak kita tu sentiasa kita ingatkan engkau yang boleh urus. Memang kita uruskan tapi kita tak rasa kita yang urus. Sekarang ni kita rasa macam kita yang uruskan. Itu bila jadi suatu hal nanti kita mengungkit kepada isteri, kepada anak, kepada siapa yang kita dah buat baik. Tak? Itu maknanya kita tak dapat tauhid kan. Baru kita tahu kelemahan kita. Tapi bila kita belajar ni kita akan memproses, membetulkan balik. Sama-sama kita kan. Tu insya-Allah tak ada jalan lain. Inilah jalan kenikmatan yang sebenar-benar. Hanya dengan dia je, tak ada dengan lain lagi insya-Allah. Sekian saja, terima kasih atas perhatian, atas mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, perbuatan, perkataan, semua apa benda pun ibadah soleh, semua kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Bila kita dah kenal diri kita Allah, automatik. Kemudian apa saja ada kekurangan dan saya menyampaikan ada rasa kedirian, saya minta maaf minkum sebab saya bercakap atau bukan kerana kedirian saya, betul-betul kerana rasa cinta kasih saya kepada saya nak yang asliah juga daripada cinta kasih Allah itu sampaikan untuk selamatkan rahmatan lil alamin. Jadi sekian kita jumpa pada kali ini insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.